Tak boleh mula tak? Tak. Boleh mula tak? Boleh mula. Tu nampak depa duk mayang je tu. Boleh lah. Ya, boleh lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat menyambung semula kuliah kita. Dan sekian lama kita bercuti akibat COVID ni lah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas usaha masjid. Ini pertama kali lah. Masjid yang pertama lah. Ya. Yang saya lah. Yang menganjur pengajian online ni. Tak tahu mungkin masjid ni pertama kali ke, Allah alam. Jadi ucap tahniah lah. Kerana kita boleh sambung secara alam maya ni. Mana kalau COVID ni, lagu mana pun kita boleh semayang. Kita boleh semayang di rumah. Kita boleh semayang di masjid pun boleh. Dengan jemaah yang tertentu. Tapi pengajian ni tak boleh. Pengajian ni tak boleh dibuat. Apatah di rumah. Di masjid tak boleh, di rumah lagi tak boleh lah. Jadi tahniah lah. Kerana pihak masjid usaha bagi boleh jadi, boleh ada program pengajian online ni. Dan kita akan baca pada muka surat 39. Kalau yang ada kitab. Muka surat 39. Pada katanya dan ada kalanya qada. Kita masih lagi mengaji tentang qada dan qadar. Muka surat 39, Qatrul Ghaisiyah, 4 baris daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Tuan Husin bin Muhammad Nasir. Dan ada kalanya qada yang datang atas engkau itu daripada kebajikan. Qada ni keputusan Allah. Itu ada khilaf. Saya pun dah sebut dah itu. Tentang qada dan qadar. Kata setengah qada di sana, qadar di sini. Qadar ni takdir lah. Kata setengah takdir di sana, qada di sini. Sana sini tu faham lah no? Bila terjadi apa-apa di sini, berdebam, dah takdir dah di sana. Di sana tu di Tuhan lah. Tu. Jadi, qada ni ada kalanya baik, ada kalanya qada yang buruk. Ada kala qada tu datang dalam bentuk kesusahan, ada kalanya datang dengan bentuk kebajikan. Baik kata dia, dan ada kalanya qada yang datang atas engkau itu daripada kebajikan. Baik, apa yang perlu kita buat? Qada kebajikan. Kita ni banyak duk faham bila kata qada dan qadar ni benda tak elok. Hak tak elok tu qada dan qadar. Hak elok tu tak kata pun qada dan qadar. Hak dia buat baik, hak dia boleh buat kebajikan, dia dapat 1 minit, dia tak nampak qada dan qadar. Qada dan qadar ni bila dia nampak kesusahan. Benarnya qada dan qadar ni dia bukan hanya kesusahan, kebaikan pun. Kan kita duk hafal dulu. Qada baik dan qada jahat kan. Tu. Qada baik, qada jahat. Kita duk nampak hak jahat saja qada. Sebab tu yang kita tak syukur tu. Tak syukur, tak sabar, tak terima kasih. Malam ni disebut qada ni ada kalanya datang daripada kebajikan. Iaitu seperti mengajar engkau akan ilmu yang memberi manfaat akan akhirat. Itu qada takdir Tuhan tu. Kita boleh mengajar ilmu yang memberi manfaat akan akhirat. Bukan ilmu memberi manfaat dunia. Maknanya ilmu agama lah, mudah kita cakap. Ilmu agama yang beri manfaat untuk akhirat kita. Dan mengajak ni pula bukan nanti ustaz.
Bukan nanti ustaz yang mengajak di masjid. Macam saya mengajak malam ni. Kalau kita ada ilmu, kita cuba mengajar. Sama ada mengajak masjid, mengajak kampung di surau atau mengajak keluarga. Mengajak bini, mengajak anak bini. Ajak kawan. Dan mengajak ni pula bukan nak kena duduk atas kursi. Nak kena duduk depan mic. Tak. Mengajak untuk kedai kopi pun. Tu. Hak mana kita tahu kita cerita. Kita cerita. Mengajak nama dia. Mengajak juga. Itu qada kebajikan. Mana seperti mengajar engkau akan ilmu yang beri manfaat akan akhirat. Kita baca ni kita ikut kitab lah. Nak cerita tentang lain banyak lagi lah. Kita ikut kitab. Sambil kita dapat ilmu dan kita baca kitab ni. Dia buat misal qada kebajikan dengan mengajak. Saya cerita mengajak lah. Jadi mengajak ni bukan nanti ustaz, bukan nanti tok guru lah. Kita pun boleh mengajak anak bini. Kita dapat ilmu. Kalau malam kita dapat, kita balik cerita. Kita mengajak nama dia. Tapi ilmu tu mesti ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Bukan ilmu dunia tak. Maknanya mudah kita cakap ilmu agama lah. Dan ziarah orang yang sakit umpamanya. Ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni pun ni satu kebajikan, satu qada Tuhan yang Tuhan tentu kepada kita. Tuhan takdir kepada kita. Nanti kita nak buat macam mana nanti dia akan cerita. Dia sebut contoh dulu. Ziarah orang sakit dan umpama je lah. Ziarah orang mati, ziarah orang sakit. Ini satu kebajikan. Satu qada keputusan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dan apa yang patut kita buat. Nanti dia akan disebut di bawah ni. Kita jangan macam saya sebutlah. Jangan bila kita pergi ziarah orang sakit, kita nampak orang sakit tu telah diqada oleh Allah. Kita tak nampak. Kita mai ziarah di sakit ni pun qada Tuhan juga. Qada daripada Allah juga. Kadang-kadang sampai kita tak berasa nak syukur. Tak berasa nak syukur sebab kita tak nampak itu qada Tuhan. Itu. Ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni cukup hebat lah. Kelebihan ziarah orang sakit ni. Sebab dalam hadis Nabi sebut, tiada seseorang yang menziarahi saudara se-Islam yang sakit pada waktu pagi. Saudara dia sakit pada waktu pagi, dia pergi ziarah. Melainkan 70,000 malaikat akan mendoa untuk dia agar dia mendapat rahmat. 70,000 malaikat doa agar dia dapat rahmat. Sehingga petang, tu kalau pagi. Dan sekiranya dia menziarahi saudaranya pada waktu petang, 70,000 malaikat pula mendoa untuk agar dia dapat rahmat daripada Allah sehinggalah pagi esok. Sehingga pagi esok. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis dia kata, siapa yang menziarah saudara se-Islam. Kita ada duk abang adik-beradik. Kita ada abang kawan. Saudara se-Islam. Jadi makna bukan adik-beradik saja. Saudara se-Islam tak kira, bukan saudara nasab. Kalau dia kata saudara nasab tu adik-beradik. Tak, saudara se-Islam. 70,000 malaikat dia doa agar dia dapat rahmat. Kalau pagi, dan malaikat dia doa dekat Allah, 70,000 agar dia dapat rahmat sampai ke petang. Kalau petang pula dia ziarah sampai pagi esok. Tu. Kita kiyah lah kalau tengah hari sampai mana. Tengah hari sampai malam. Malam sampai lohok esok. Kita agak-agak lah dalam bahagi satu hari tu bahagi dua. 12 jam. Itu contoh saja. Tu, kena ingat elok tu. 70,000. Tapi lah ni nak ziarah taklih. Tak apa dalam situasi sekarang. Dalam situasi sekarang ni, kita nak ziarah taklih. Itu cerita lain. Ini cerita asal. Baik. Jadi apa yang perlu kita buat? Maka wajib atas engkau redha daripada pihak qada Allah Ta'ala atas engkau akan yang demikian itu. Demikian itu mengajar dan ziarah orang sakit.
Kena redha. Hak di atas tu kita baca dah di masjid. Dia kata hak sakit kena redha. Hak ziarah kena redha. Tu. Serta wajib pula atas kau cukup. Cuma kena tambah cukup. Orang sakit tak syukur lah. Dia kena apa? Dia kena sabar. Orang sakit, dia kena tahu bahawa itu qada Allah dan dia kena redha dan dia kena sabar. Kalau orang yang sihat ni pula, dia kena tahu dia sihat tu itu qada Allah SWT. Dia kena redha dan dia kena syukur. Itu. Dia nak abang kata begitu. Kena redha dan syukur. Kita maknanya bila kita ziarah orang sakit, jangan kita nampak qada dan qada tu kat orang sakit tu saja. Kita mai ziarah pun qada qada juga. Kita tak syukur. Tak terima kasih. Jadi orang yang sakit, dia kena redha dengan sakit dia dan dia kena sabar. InsyaAllah dia dapat pahala. Orang yang ziarah pula, dia kena tahu tu qada Tuhan juga. Dia kena redha dengan keputusan Allah bahawa Allah Ta'ala beri hang ni ziarah orang sakit atau mengajak dan dia kena syukur, terima kasih, dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Yang sakit dapat pahala, yang menziarah dapat pahala. Kena ingat elok tu. Kita qada-qada ni benda hak tak elok semua. Tu. Covid ni nampak qada dan qada. Sebelum Covid tak nampak qada dan qada Tuhan buat. Hak senang nampak Tuhan buat, hak payah. Hak senang ni tak nampak Tuhan buat, hak payah nampak Tuhan buat. Itu cara kita nak dapat pahala. Dan ada kalanya qada yang datang atas engkau itu daripada kejahatan. Hak bentuk jahat. Hak di atas tu kesusahan. Qada ni ada kalanya datang ni berbentuk nikmat, rezeki apa semua. Kemudian yang datang berbentuk kesusahan. Susah. Duit tak ada ni zaman-zaman Covid ni kan. Elok mengaji bab qada dan qada ni. Kemudian hak kebajikan pula. Dan ada kalanya yang datang atas kau kejahatan. Ni hak bentuk jahat. Ni hak bentuk ujian bala macam-macam ni. Kita terbuat benda-benda jahat. Buat maksiat. Itu qada-qada Tuhan juga tu. Lagu mana qada-qada tu nak buat macam mana? Syukur ke? Takkan nak syukur pula. Okey. Dan ada kalanya yang datang atas engkau itu qada tu daripada kejahatan. Maka iaitu qada kejahatan ni wajib engkau redha dengan Allah. Kena redha ni Allah, bukan redha kejahatan tu. Redha dengan Allah daripada pihak datang ia qada itu yang mendatang akan itu kejahatan. Jadi wajib atas engkau redha dengan Allah daripada pihak ia yang mendatang itu daripada pihak ia Allah. Yang mendatang akan kejahatan itu. Allah Ta'ala yang buat datang. Kita baca kitab ni bukan ceramah kan. Buat macam cara kita. Macam cara kitab kita buat. Bukan ceramah. Ni mengaji kitab ni. Baik. Dan ada kalanya yang datang atas engkau itu daripada kejahatan. Berbentuk kejahatan. Mana kita buat jahat. Qada Tuhan. Maka iaitu, lagu mana kita nak buat ketika kita buat benda macam ni? Maka iaitu, qada kejahatan ini wajib atas kau redha. Redha. Bukan redha ni makna suka dengan jahat tu. Redha dengan Allah daripada pihak ia Allah. Allah lah yang mendatang akan itu kejahatan. Allah yang buat main. Atas kau. Tapi jangan bila kata qada kata Tuhan yang tentu, kita pasrah, kita pun dan Tuhan tentu kita buat. Jangan. Dan serta wajib pula atas kau keluar daripadanya, daripada kejahatan itu. Kita kena keluar. Walaupun dia datang pada Allah. Keluar lagu mana tu? Dengan taubat daripadanya, daripada kejahatan. Ini kelebihan kita mengaji. Kita bertindak tu betul. Kita bertindak tu jadi betul. Kena elok.
Tu. Ini kata, ini takdir qada Tuhan. Jadi dia biar. Dia tak tobat. Ni banyak yang duk jadi. Dah Tuhan tentu dah. Lagu mana bila kita menghadapi situasi-situasi ni. Qada dan qadar ni, semua qada dan qadar Tuhan belaka. Ketika kita dapat rezeki senang, ketika kita susah, ketika berlaku maksiat kejahatan kepada diri kita buat maksiat. Tu. Semua dia disebut lagu mana kita nak bertindak. Jadi kita kena, saat ni saya buat kesimpulan, kita baca dulu. Dan serta wajib pula atas engkau keluar daripadanya, daripada kejahatan itu. Lagu mana keluar? Dengan taubat. Daripada kejahatan. Karena yang demikian itu kejahatan. Kejahatan yang wajib atas engkau, jauh daripadanya kejahatan. Dan faham olehmu akan ini. Kena faham. Dan saya pun dah sebut dah itu ni. Lama tu. Masa kita masih boleh berjumpa tu, saya ada cerita dah tentang qada dan qadar ni. Dia ada 3. Dia ada qadi, dia ada qada dan dia ada maqdi. Maqdi. Qadi ni yang menghukum Allah. Qada tu hak Tuhan tentu tu lah. Dan maqdi benda yang ditentu. Benda yang ditentu tadi. Kalau Tuhan tentu kita susah. Yang menghukum tu qadi tu Allah. Dan susah itu dan yang bagi jadi susah. Apa dia ni? Qada itu susah tu. Dan maqdi perkara susah tadi. Tak, qada ni yang mana? Kita ingat dia keputusan Allah. Qada keputusan Allah. Maqdi susah tu. Jadi kata si ulama, semua dia kena syukur. Sama ada hak jahat atau hak baik. Kena reda. Kena reda dengan qadi, dengan Allah, dengan qada, dengan keputusan, dan dengan maqdi, dengan benda itu. Benda yang dibuat keputusan itu. Semua. Cuma ulama bahas, hak jahat, hak maksiat ni macam mana pula? Kalau hak maksiat ni, macam mana pula kita nak qada dengan maqdi? Maqdi tu benda tu. Kalau orang tu minum arak, kan? Yang menghukum tu Allah. Kan? Dan minum arak tu keputusan Allah. Dan arak tu yang diputus. Adakah kita nak kena reda dengan arak? Tak, reda dengan arak bukan reda arak tu. Reda dengan Tuhan lah yang menentu. Reda dengan ketentuan. Tapi arak tu kena tinggal. Kena tinggal dan kena buang dan kena bertaubat. Itu makna reda. Jadi semua. Kata setengah ulama' begini. Hak baik ni, reda dengan qadi, reda dengan qadang, reda dengan maqdi. Maqdi ni hak dihukum. Hak benda baik. Kalau benda jahat, kata ulama', reda dengan qadi dan qada. Maqdi tak payah. Tapi dalam Minhajul Abidin ada ulama' kata tak, semua reda dengan qadi, qada dan maqdi. Cuma di maqdi tu, kalau hak buruk, hak tak elok, kita reda bukan reda dia. Reda sebab dia tu daripada Allah. Dia datang pada Allah. Berdebar. Kita jatuh tangga patah kaki. Dan kita maki pula celaka. Itu makna seolah macam dia tak reda dengan keputusan Tuhan. Jadi kata semua ulama' beginilah. Maqdi tu kalau hak buruk, hak tak elok, tak payah. Qadi dengan qada saja. Kata semua ulama' tak? Qadi, qada dan maqdi, tiga-tiga. Maknanya semua bentuk qada, kita kena ada 3 tu. Cuma di maqdi tu, kalau minum arak. Ya, yang menghukum tu Allah, qadi. Dan minum arak tu hukuman. Qada. Dan maqdi, diri arak tu, ayat arak tadi. Tak boleh kita qada dia. Cuma tak boleh kita reda. Reda tu, sebab dia daripada ketentuan Allah. Tapi diri arak tu jangan reda. Tu, jangan reda. Kalau benda yang susah, kita sabar. Kalau benda kebaikan, kita syukur. Tapi kalau benda yang jahat, kita reda.
Dan wajib kita kena jauh dan bertaubat. Tu jangan duk syukur pula. Jangan duk syukur, jangan duk sabar. Sebab sabar di atas maksiat tinggal. Ingat tu, kaedah saya bagi dah. Tu. Sabar di atas taat buat. Sabar di atas maksiat tinggal. Sabar di atas bala redha. Tu. Tapi buat qada dan qadar ni semua kita kena redha. Ingat no, qadi, qada, maqdi. Tu. Alah ni kita kena sabar banyak lah. Kena sabar bagi banyak. Ni tambahlah ni qada dan qadar kata baik sangat tajuk kita kena malam ni. Tentang COVID ni. Tu. Ini semua ada hikmah Tuhan nak bagi kat kita. Tu. Dah benda jadi dah. Dan kita tengok di negatif. Tengok di positif pula. Negatif pakat faham belakang. Kita tengok di positif pula. Bila kita ingat itu semua datang daripada Tuhan, semuanya naknya hak dia Tuhan buat ni semua baik. Cuma kita ni sebab kita saja. Hak dia buat ni semua baik. Ada COVID cara COVID. Sihat cara sihat. Allah nak ajar kita ni banyak bersabar. Kita akan melalui macam-macam puasa. Dunia ni nak kiamat. Jadi COVID ni mengajar kita sabar. Mengajak kita redha. Mengajak kita redha. Masing-masing sabar dan redha ni masing-masing orang lain cara. Dia kata ustaz, dia kata aku susah. Tak lain cara. Kadang-kadang kita tak sedang. Kita sedang belajar tentang benda-benda ni. Sebab nanti di akhirat lagi teruk. Dan nanti akhir zaman nak kiamat ni lagi teruk. Demai, kemarau, apa semua makanan teruk lagi teruk. Ini peringkat permulaan. Permulaan ujian. Jadi orang yang dia sebenarnya dari sudut positif kita tengok. Memang ada orang susah tu memang ada. Di sudut positif. Paling ramai sekali orang tu dia dah biasa dengan kesusahan. Betul tak? Dia biasa dengan kesusahan. Dia dah jadi biasa dah dengan makan. Makan yang mudah-mudah. Belanja yang ringan-ringan. Tu. Dia dah jadi biasa dengan benda tu. Cuma jangan bunuh diri lah. Tu orang punya orang tak tahan sabar. Bukan kita kata dekat dia dah. Tak tahan sabar. Tu. Dalam sisi ni orang marah lah bila kita kata macam tu kan. Jadi sebenarnya jangan. Bagi orang yang dengar ni, jangan. Tu. Kudusan tu bukan elok. Ada cara lain sebenarnya. Tu. Sebab kita kena ingat, di dunia ni, kesusahan di dunia ni, tak ada tara mana berbanding kesusahan di akhirat. Kalau bunuh diri ni, bukan benda satu keputusan yang baik. Kalau bunuh diri ni, dia mati, dia sedar dah. Kalau boleh nak patah balik hidup. Dia tahu dah apa dia akan hadapi. Dia dah hadapi dah. Banyak berdebuk jatuh tu dia hadapi dah. Ketika tu lagu mana ada perasaan dia, roh dia keluar. Dia tahu dah. Allahu Akbar. Tapi orang-orang yang bunuh diri ni, ada orang tanya saya lah. Tentang patut orang bunuh diri ni. Kita kata kita bersangka baiklah, mudah-mudahan Tuhan maaf. Dalam situasi yang berlaku. Mungkin mereka tak sedar diri dan dengan sebab emosi terganggu, kita sangka baiklah. Saya pun tak kata, jangan kata bunuh diri lah. Ni cerita bunuh diri ni umum. Bukan bunuh diri lah masa situasi ni. Mungkin mereka ni dah orang panggil, tertekan ni kita tak tahu. Mungkin desakan dalaman macam-macam tu, kita anggap begitulah. Kita tak hukum lah kata mati bunuh diri masuk neraka. Zohir bunuh diri. Tapi mati dah kita tak tahu. Sebab apa? Situasi dah tak sama. Dengan orang bunuh diri, SPM tak lulus. Begitu je saya cerita. Cuma bunuh diri jangan. Kita kena faham. Kita duduk dunia ni. Lagu mana COVID susah pun. Di akhirat susah lagi. Tu. Akhirat susah lagi. Saya pun pernah cerita dalam masjid dah kan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Syurga dunia ni jannatul kafir. Syurga bagi orang kafir. Tu. Syurga bagi orang kafir. Dan neraka bagi orang mukmin.
neraka bagi orang mukmin. Sebab apa neraka? Lagu mana hidup sedap, lagu mana pun berbanding syurga, tak ada tahu mana. Dan orang kafir pula, dunia ni syurga. Sebab apa syurga? Kalau banding dengan neraka, teruk hang. Banding dengan neraka, Allahu Akbar. Kalau tak ada makan, boleh ada sikit-sikit, dah habis-habis, hang boleh minta sedekah dekat jiran, boleh minta kat bawah, pergilah atau minta sedekah boleh. Daripada hang mati masuk neraka. Allahu Akbar. Mati masuk neraka, makan pun tak boleh. Makan buah duri. Minum air nanah. Orang yang macam ni, kalau dia bunuh diri, kalau dia hidup balik, dia mujak dah. Duduk kat dunia tak apa. Biar aku tak makan 3-4 hari pun tak apa. Atau aku boleh makan, minta sedekah kat orang. Daripada aku masuk neraka, duduk dalam kubur, duduk kena azab. Allah ulak mai belik macam-macam. Kena ingat ni kita ni. Ni bukan cerita bunuh diri COVID ni. Kan? Kita cerita ni umum. Dan ni ada pula yang sensitif kan. Ni isu sensitif, kita kena jagalah ni. Ada. Saya pun dah sebut tadi lah. Hak bunuh diri tu, kita sangka baiklah dengan Tuhan. Mungkin dia ketika dia bunuh diri tu, dia dah tak kawan dan macam-macam lah. Kita kata begitulah. Ni saya cerita ni hak umum. Bagi orang yang mungkin ada yang bukan ahli masjid kita lah, tukuk-tukuk ada yang dengar kan. Barang tak ada lah, saya cerita je lah. Dia pasal bunuh diri, dia dengar ni. Dunia ni syurga dah. Dunia ni syurga dah berbanding neraka. Neraka apa tak ada, nak makan minum apa tak ada. Rumah apa tak ada. Duk kena bakar sedia. Duk kena bakar. Han mau nak kena bakar kan dan makan buah duri dan makan air nanah daripada hang duk makan kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Atau makan minta sedekah ke orang, makan roti ataupun kutik-kutik lah tong-tong sampah. Daripada hang duk kena bakar mau mana? Cuma kita tak yakin hak tu. Hak akhirat tu kita tak apa nak ingat. Dia penting mengaji tauhid dan tasawuf ni di saat-saat dah ni. Masa ni kita nak amal. Ingat tu. Sebab tu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis. Ulama hadis besar ni yang buat syarah Bukhari. Dia orang hebat ulama hadis. Hebat. Naik kuda. Kuda hebat. Kuda putih. Minyak wangi-wangi. Orang pakai sambut. Bawa dia. Kuda dia. Orang hebat. Naik kuda. Gedugu. Pakai serban. Ulama hebat. Orang cium tangan. Bawa semua. Bawa pergi kedai. Semua nak panggil. Sila main ke kedai. Ulama dulu macam tu. Datang Yahudi miskin. Baju rabak semualah. Miskin. Tak tahu rabak. Main peluk dia. Dia kata, Syekh macam mana? Syekh boleh kata, dunia ni neraka bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ni aku ni tak tengok ke? Mana syurga akunya? Mana syurga akunya? Dan mana kata neraka kamu yang kamu nak hebat, naik kuda hebat ni? Dulu kuda lah. Lah ni kamu sedih posyek. Kamu kata kamu dunia ni neraka ni, kamu ni neraka apa? Ibnu Hajar kata apa? Misbah kamu miskin sekarang ni tak ada makan. Dengan nisbah kalau kamu masuk neraka, syurga dah lah ni. Syurga dah. Dan aku, keadaan aku begini. Kalau nisbah dengan syurga, tak ada apa ni. Boleh makan sedap ni tak ada apa-apa berbanding makanan syurga. Allahu Akbar. Orang Yahudi tu masuk Islam. Ni kita kena faham. Benda ni nak kena siapa? Ada. Dan saya pun nak ingat, nak tegak juga ustaz ni. Lah ni kita qada. Qada Tuhan kita reda. Reda sudah. Jangan duk takut apa. Kalau kita ni reda, kita pasrah kepada Allah, kita tak takut apa. Dan ni ustaz-ustaz banyak yang duk menakut-nakutkan. Kan? Ni sampai WhatsApp, cerita macam-macam. Bagus dari satu sudut. Tapi saat sekarang ni kita susah. Ustaz duk cerita macam-macam. Dia kata, tahun ni yang cukup binasa. Tahun depan lagi teruk tuan-tuan. Bala yang lebih dahsyat daripada COVID. Duduk cerita macam ni. Ni banyakkan ni ustaz Indonesia. Ustaz Malaysia kurang sikit. Apa Ehsan Tanjung, apa seorang ni? Masyhur ni? MA tu.
Zulkifli. Zulkifli ni jaga tuan-tuan. Bagus satu sudut. Tapi dia ni Allahu Akbar. Dia ambil hadis lain campur-campur pibuh. Kan? Sampai kat saya tadi. Isbiru. Nabi kata sabar. Di akhir zaman ni, kamu akan ditimpa bermacam-macam bala. Ujian. Isbiru. Sabarlah. Hadis tu hadis main mana? Tu. Kamu akan ditimpa dengan dahsyat. Tak. Hadis tu saya tahu dia ambil hadis mana. Lepas tu kita kena tahu. Asbabul wurud, punca Nabi diucap hadis tu. Sahabat mari mengadu kepada hadis Zubair bin Adi. Dia datang pada Anas bin Malik. Nabi tak ada dah masa tu. Datang pada Anas bin Malik, mereka mengadu tentang Al-Hajjaj. Hajjaj ni dia buat zalim. Hajjaj ni dia buat macam-macam. Mereka jumpa lah Anas. Anas kata apa? Isbiru. Fa'innahu la ya'ti zamanan illa waladhi ba'du syarrun minhu. Tidak datang zaman, melainkan zaman kemudian yang lebih dahsyat daripada sebelum tu. Hadis itu cerita tentang kezaliman Hajjaj. Maknanya, hampa berasa Hajjaj tu teruk dah. Nanti ke depan lagi teruk lagi pada Hajjaj. Memang betul. Bukan duk cerita kamu akan ditimpa lagi macam-macam musibah dan kemiskinan dan kemarau macam-macam duk menakutkan orang. Hadis kemarau cerita hadis lain. Hadis kemiskinan hadis lain. Dia pergi campur-campur pun situ. Ini tahun 2021 dia kata akan teruk lagi. Kita ni dah Covid dah teruk. Memang di satu sudut bagus. Tapi sudut yang lain tak elok. Dan Ehsan Tanjung, Zulkifli ni banyak dah duduk ramai. Ramai tak jadi-jadi. Tu. Maaf kalau sampai dekat dia pun. Tak Zulkifli. Dia kata tahun ni kalau ikut huru-hara di Mekah. Bulan puasa baru ni dia kata huru-hara. Senyap. Lah ni senyap. Ada yang dia kata tu betul. Tapi macam dia kata isbiru tu, dia sampai kat saya pagi tadi. Nabi kata kamu kena sabarlah di akhir zaman ni. Sebab apa? Kamu akan ditimpa macam-macam lagi. Bala dan penyakit. Tu hadis tu cerita kenapa? Kamu akan mendapi hari yang teruk. Teruk ni bukan nanti musibah. Pemerintah yang teruk. Kalau Hajjaj berbandinglah ni, teruk lagi. Pemerintah sekarang ni. Saya sebut pemerintah ni bukan di Malaysia. Umum. Mana-mana pemerintah pun teruk. Betul tak? Bukan teruk je nak berbanding pemerintah sebelum tu. Dan zaman teruk. Jangan kusuh kepada bala. Kita macam-macam dia cerita. Takut kita. Nabi kata apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Mudah-mudahlah. Jangan payah-payah. Permudahkan, jangan payah. Basyiru. Gembiralah. Gembiralah kepada orang. Wala tunafiru. Jangan kamu orang bahasa liar dan sempit. Nabi kata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Basyiru wala tunafiru. Gembirakanlah hati orang. Jangan kamu menakutkan hati orang. Ni menakut-nakut. Ya, saya cukup marah. Kalau Zulkifli ni banyak dia ramai macam-macam. Nak meletup, nak apalah tahun ni huru-hara ni bulan puasa di Mekah. Apa? Dan benda tu memang berlaku. Tapi berlaku tu bukan dalam hadis yang satu. Dia pergi campur-campur hadis. Kemarau dia pergi campur. Dia kata, lepas pada ni, tahun ini mungkin kemarau. Dia ambil hadis lain. Bukan dia seorang. Banyak lagi penceramah masuk ke dalam Malaysia pun. Cuma memanglah kita kena menakutkan orang. Tapi di saat sekarang ni. Dan kita kena amanah dengan hadis. Ini nama dia nak menakut-nakutkan orang. Orang lain ni pula minat je macam tu. Ni kalau cerita bab kiamat ni ramai pakai duk ikut mengaji. Ni mana redanya? Reda apa sampai duk takut-takut? Kita reda. Kiamat memang akan kiamat. Saya percaya. Dan kesusahan memang akan berlaku kesusahan. Bukan daripada bentuk ujian dan bala dan bukan khusus itu. Kesusahan yang Anas bin Malik kata akan datang zaman yang mana setiap zaman lebih teruk pada sebelumnya. Dia kata teruk tu apa? Penyakit akan lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Tu dia cerita benda yang menakut. Kita nak dengar tak apa, di sudut nak takut. Tapi Allahu Akbar. Lah ni orang ambil hadis tau tak? Muat sumbat orang baik. Dia muat sumbat, ambil sana celuk sini. Dia cakap sini ambil hadis sesuai dengan kata dia. Padahal bukan. Ambil hadis pun, ambil hadis pun.
Patut kita kena cakap elok-elok. Kita kena bersabar, insya-Allah. Apa-apa pun kita akan mati. Mati kita akan mati. Covid mai pun. Covid datang ke, Covid tak datang, semua mati. Kita reda dengan hukum Allah. Kita banyak bertobat. Kan macam tu lebih baik. Tuan-tuan jaga 2021 ini akan datang kemarau yang berdahsyat. Tuan-tuan ni cerita macam tu. Basyiru wala tunafiru. Gembirakanlah manusia. Jangan kamu liar. Jangan bagi hati mereka resah dan susah. Tu. Kemudian tak amanah dengan hadis. Nabi kata isbiru tu hadis tadi. Dan bukan Nabi kata Anas bin Malik. Isbiru. Sebab apa? La ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Sehingga hatta talaqau rabbakum. Sehingga kamu berjumpa Tuhan kamu. Sampai kiamat. Sampai kamu mati. Guna hadis ni menakut-nakutkan orang. Allahu Akbar. Habis tu, aku gembira tak? Bukan. Kita duduk macam kita lah. Matilah Tuhan nak pergi mati. Tak Covid pun mati, Covid pun mati. Kita reda. Kan? Semua kena reda. Hak jahat, baik, semua kena reda. Cuma jangan reda lah hak benda yang benda hatab itu reda diri dia. Tapi reda kerana dia datang pada Allah, kena reda. Walaupun maksiat. Ini dalam kitab ni sebut lah. Itu. Keempat daripada awarid sikit lagi. Saya pun tunggu tadi 9 suku tadi pacak sini. Kan? Nak buat channel ada mesyuarat kan. Keempat daripada awarid. Awarid ini yang menghalang kita dalam beribadat, dalam kita berjalan kepada Allah, iaitu asyadaid wal masaib. Artinya beberapa kesusahan dan beberapa bala. Ini semua ni ujian. Awarid ini yang melentang, yang menghalang, yang menggalang kita berjalan kepada Allah, berjalan dengan perjalanan spiritual. Sama dengan bentuk ibadat dan kita dari kita jadi ahli masjid ni berjalan dengan perjalanan spiritual. Kita sedang menuju kepada Allah. Dia akan datang awarid. Tu macam-macam hak kita mengaji yang aqabah kan. Dia panggil awarid syadaid wal masaib. Beberapa kesusahan dan beberapa bala. Bermula sekaliannya itu beberapa yang melentang, yang menghalang dan menyekat akan kau daripada berbuat ibadat pada Tuhan kau. Jangan kita jadikan musibah yang terkena ini menghalang daripada kita beribadat pada Tuhan. Ibadat kita tetap berjalan. Macam tu juga. Jangan bila kena musibah malah. Ni bukan duk cerita musibah pandemik Covid ni dah. Musibah secara umum. Adapun musibah aku nak pergi masjid juga. Ini awarid. Walaupun mereka tak bagi. Itu bukan dia. Itu cerita lain. Ni pun satu. Saya pun nak sebut juga. Tu. Ustaz Ehsan Tanjung disebut ramai hadis-hadis. Nabi sembahyang rapat-rapatnya. Itu daripada sudut lain. Situasi lain. Situasi berbeza. Memang kalau kita kira hadis sebut situasi selesa. Suruh rapatkan suruh sembahyang Jumaat jangan tinggal. Dalam situasi sekarang ni bukan dia. Jangan kita jadi terlalu warak sangat. Ni pun banyak juga no. Saya ambil kesempatan masa ni sebab Covid ni saya suka cerita tentang benda-benda macam ni. Situasi berbeza. Tu. Sayyidina Umar ketika bala taun, dia nak pergi Syria, sampai kat sepadan Syria dikatakan ada bala taun. Jadi Sayyidina Umar berhenti. Bincang, nak balik ke tak mau balik? Nak balik ke tak mau balik? Ada sahabat mai. Lepas tu Sayyidina Umar kata kita patah balik. Ada sahabat mai kata, "Ya wahai Umar, kenapa pula kita nak balik? Kita lari daripada qada Tuhan. Kita lari daripada qada Tuhan ni." Ni hak jenis macam kita hak semangat ni. Penyakit dah pun nak pergi juga main Jumaat tak kena panggil nak pergi juga ni. Apa aku dulu aku nak sembahyang sehapat juga. Sayyidina Umar kata apa?
Mudah-mudahan perkataan ni bukan daripada perkataan hang. Sebab apa? Aku tak sangka hang boleh cakap macam ni. Mudah-mudahan bukan perkataan daripada hang. Ni sahabat hebat ni. Saya tak mahu sebut nama lah. Dia kata kita patah balik. Kita bukan lari pada qada Tuhan. Kita lari daripada qada ke qada. Bila mana? Kita bincang nak patah balik. Itu qada Tuhan. Makna kita lari daripada qada kepada qada. Siapa pun kita tak lari. Daripada mana apa pun, kita mesti lari daripada qada kepada qada. Apa salah Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar, saya kadang kata Sayyidina Abu Bakar tak apa, Sayyidina Osman mungkin kot. Kan? Depa ni lembut. Sayyidina Umar ni orang berani. Dia kata balik. Tak payah happy. Kemudian bila ada sahabat lain menyampuk, dia kata sungguh ada aku dengar. Nabi kata bila berlaku satu bencana, hak duduk dalam jangan keluar, hak luar jangan masuk. Nabi pun kata begitu. Nabi tak kata tak pedulilah Allah dah. Tengok. Jadi situasi mana? Dia kena tengok situasi. Hak ustaz duk kata semayang, kena ramai-ramai, kena rapat-rapat. Dia situasi lain. Hadis tu hadis situasi biasa. Situasi sekarang ni bukan dia. Cuma kita minta pada Allah, kita pakat-pakat nak lah pergi masjid. Bukan saya, bukan tak mau. Semua pakat nak. Aduh. Tapi kena faham situasi sekarang kita nak buat macam mana. Aduh. Jangan nak kata kita balik. Kita balik. Sahabat lain kata, lari pada qada Tuhan kah? Sayyidina Umar ni ingat siapa kah dia? Orang berani, jantan betul. Kita balik. Kita berpindah daripada qada kepada qada yang lain. Ini. Fafiru minal majzum. Nabi kata apa? Larilah kamu daripada penyakit kusta ni seperti mana kamu lari daripada singa. Seperti mana kamu lari daripada singa. Kalau kita kata lari daripada singa ni, kenapa Nabi sebut singa? Guna nak lari daripada singa. Sebab singa ni binatang yang cukup dahsyat. Mana lari macam lari sungguh daripada singa. Bukan lari daripada kucing. Lari daripada singa. Itu tak mau kata pula kan Nabi. Nabi tak takut Tuhan kah? Cuma Tuhan tentu. Banyak kali kita nak cerita, banyak orang lain dia tak faham. Dia pun nak ambil kesempatan nak cakap dalam YouTube. Tu. Duk cari hadis rapat. So memang nak cari hadis tak rapat memang tak ada. Takkan Nabi duk kata, nanti jadi bapa macam rapat tak? Nabi biar. Tu hampa pandai lah. Hampa pandai lah tu fikir. Tu. Baik. Bermula sekaliannya itu beberapa syadaid dan masaib, musibah dan bala, beberapa yang melentang dan menyekat kau daripada berbuat ibadat pada Tuhan kau. Dia menghalang kita buat ibadat. Tapi kita ingat, bila kata bala ini menghalang kita beribadat, maka kita tahu dah. Kita kena mengelak. Itu penting kita mengaji. Tidak kita tak tahu. Ni musibah ni tak payah kot. Hari Jumaat, masa sebelum ni kita boleh semayang mengikut kadar luah masjid. Ada juga yang dia tak pergi pun masjid. Dia kata apa? Musibah bala. Dah pula. Macam-macam orang ni. Hak ni baru orang panggil apa? Musibah ni menghalang kita pada ibadat. Hak tu baru betul. Dia tak pergi masjid. Bila mai PKP macam ni pula, dia marah pula, dia tak kena panggil. Macam-macam orang. Macam-macam orang dia. Bila kita boleh pergi, kita pergi. Kita boleh semayang, kita main di rumah. Jangan musibah pandemik ada ni menyebabkan kita ni tak boleh buat ibadat. Ini dia panggil awarid yang melentang jalan kita daripada beribadat. Maka tidak dapat engkau hendak melepas akan diri engkau daripadanya daripada awarid, melainkan dengan bahawa sabar engkau daripadanya awarid. Mana awarid? Syadaid dan masaib. Segala kesusahan, musibah, kau sabarlah. Itulah kunci dia. Hadis tu pun Anas sebut tu. Isbiru, sabarlah kamu. Tidak ada lain melainkan sabar. Yang ustaz tu sebut tu. Isbiru, sabarlah kamu. Sabar tu menghadapi setiap zaman. Setiap zaman akan, zaman sebelum kita lebih baik pada zaman selepas. Ni, sekarang lebih baik. Lah ni, pandemik ni. Hak ke depan, lebih baik. 2021, baik. Tapi teruk pada 2020. Tapi dia lebih baik pada 2022. 2023 lebih teruk pada itu teruk. Teruk ni bukan kata musibah bala. Teruk secara umum. Dia sudut maksiat dan macam-macam. Pemerintah, pemimpin, ahli politik,
teruk. Kita tengok, teruk. Jadi 2023, bukan. Jadi ustaz ni cerita apa? 2022 lagi teruk tuan-tuan. 2023 lagi teruk bala. 2024 lebih teruk lagi. Dia cerita dari sudut tu. Dia khusus, dia sempitkan. Ni yang bahaya. Dia sebut Nabi pula. Bukan Nabi kata, Anas. Isbiru. Tak akan datang zaman yang selepas malaikat zaman tu lebih teruk. Kita terima teruk, bukan kita lebih musibah, lebih teruk. Teruk ni maksiat dan sebagainya. Itu. Kita nak habis sikit ni ya, no? Dan bersungguh-sungguhlah engkau dengan berbuat ibadat kepada Tuhan engkau di dalam sabar engkau daripada ibadat tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pohonlah pertolongan dengan sabar dan semayang. Maksudnya kita nak semayang, kita nak ibadat, kita kena pohon sabar dulu. Sabar tu kena ada. Cuma sabar di atas taat buat. Kita buat. Jangan musibah yang ada sekarang ni menyebabkan kita terhalang daripada buat ibadat. Ibadat kita berjalan macam biasa. Cuma mungkin tak boleh pergi masjid. Itu situasi lain. Itu bab lain cerita. Tapi jangan sampai di rumah pun tak boleh nak buat. Dan yang penting sekali, kita kena reda dengan qada Allah. Reda dengan qada. Bila mana kita reda, kita tak jadi susah. Reda ni reda. Tak perlu kita nak benting, mati begian-begian. Duk fikir nanti musibah pula ustaz abang ni di depan tahun ni mungkin kemarau. Tak usah duk fikir tu. Kalau jadi, tak jadi, sudah. Tu, nak kena abang begitu. Bukan kita nafikan kemarau tu. Kemarau tu hadis lain. Dia pergi gabung nak menakutkan cerita rentetan tahun-tahun itu. Kita tak amanah menakutkan orang. Basyiru wala tunafiru, gembirakanlah manusia, jangan kamu liarkan hati mereka. Jadilah mereka ni sentiasa berasa seronok dengan Allah. Walaupun ada ketika boleh juga, ada ketika boleh kita pakai. Memang Nabi ni basyir dan nazir. Itu saya faham itu, saya faham. Nabi tu dia basyir dan dia menakutkan. Tapi dalam situasi mana dan ketika mana. Basyir dan nazir. Ni duk menakutkan orang. Jadi manusia cemah lah ni. Ustaz ni duk cakap ni. Allahu Akbar. Tu. Lah ni kita mengaji, kita percaya kita ni. Reda dengan apa di samping kita usaha. Kalau hak penyakit, usaha mengelak daripada kena penyakit. Tu. Dan kalau untuk kebaikan, berusaha untuk buat kebaikan. Kita reda ni. Kalau hak yang baik, syukur. Tu. Kalau hak yang lain tu, sabar. Tu. Reda dengan qadi, reda dengan qada, reda dengan makdi. Jadi sekadar tu dulu. Minta maaf banyak kalau terlajak. Kita berhenti dah sampai stesen elok dah tu. Pada kata dan adapun segala kawadih. Kita tanda di situ. Kita doalah pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala angkatlah penyakit ini sehingga kita boleh berjumpa lagi. Di sekadar tu terima kasih saya kepada pihak masjid, tuan-tuan, perempuan dan jemaah yang lain. Kerana sama-sama kita boleh menghidupkan program kita walaupun di saat wabak ini. Dan tahniah syabas kepada pihak masjid kerana boleh buat pengajian macam ni. Kalau wabak ni kita nak semayang, mungkin kita boleh semayang. Tapi pengajian ni kalau kita layan dah lama, pakai tak mengaji lah. Saya pun memang tak suka online. Ni baru buat je. Dulu tak suka. Online saya tak suka. Tapi sampai bila? Mereka pun duduk merayu, ustaz bila lah nak buat online ni kami dah. Jadi kita ingat macam tu, tak apalah. Kita buat lah. Walaupun memang lah, bukan dekat saya tuan-tuan macam tu, pengajian online tu macam tu lah. Pengajian yang bukan sempurna sangat. Sebab dunia ni tak canggih. Canggih nanti di akhirat. Di dunia ni tak canggih. Ni canggih lah. Canggih dunia. Canggih dunia antara ni lah. Canggih akhirat lebih hebat lagi. Jadi sekadar tu dulu, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada kuliah kita yang akan datang. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasa mukinin wa syukra sabirin wa tabtas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.